melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Awal bismillah, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira Akila binti Abdul Hafiz, pemegang kad matrik KBN 2108-10049 dari Kolej Politek Mara, Kota Baru, Kelantan. Dalam video kali ini, saya ingin membentangkan tentang kebaikan menguasai pelbagai bahasa. Apakah itu bahasa? Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung sejak zaman dahulu lagi. Dalam menepani era globalisasi ini, kemampuan menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa merupakan suatu kelebihan kepada seseorang. Tanpa kemampuan dan kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa, agak sukar seseorang untuk berkomunikasi, khususnya dengan individu yang berlainan bangsa. Oleh itu, banyak kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang dengan menguasai pelbagai bahasa lain selain bahasa ibunda. Kebaikan pertama menguasai pelbagai bahasa ialah seseorang akan lebih mudah untuk berhubung ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini demikian kerana seseorang akan lebih berkeyakinan untuk bersemuka dengan sesiapa sahaja. Sebagai contoh, dengan menguasai bahasa Inggeris, seseorang boleh memberitahu tempat-tempat menarik serta keistimewaan yang terdapat di negara kita kepada para pelancong. Faedah daripada itu, para pelancong berasa lebih dihargai, malah akan tertarik untuk berkunjung ke negara kita. Seseorang juga akan lebih memahami psikologi serta penutur jati diri individu tertentu. Sebaliknya, tanpa menguasai pelbagai bahasa, seseorang sukar untuk menolong walaupun masih mempunyai niat untuk membantu. Impak daripada itu, para pelancong berkemungkinan menganggap kita tidak peramah dan bersikap sombong. Selain itu, dengan menguasai pelbagai bahasa, seseorang akan lebih mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini demikian kerana pelbagai ilmu pengetahuan yang terdapat di dunia ini ditulis dalam pelbagai bahasa, khususnya bahasa Inggeris yang menjadi bahasa utama di dunia. Dengan memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan, seseorang akan lebih dihormati, dipandang tinggi serta tidak dianggap bagai katak di bawah tempurung. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang agama Islam, seseorang wajib menguasai bahasa Arab yang merupakan bahasa kitab suci Al-Quran. Sementara itu, bagi golongan pelajar, mereka lebih mudah untuk membuat rujukan, sama ada melalui buku atau internet. Di samping itu, seseorang juga akan lebih mudah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, baik di pusat pengajian tinggi awam atau swasta. Tambahan lagi, kemampuan menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa menjadi semakin penting sekiranya seseorang hendak melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara. Hal ini demikian kerana hampir semua pusat pengajian tinggi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana kekuatannya sebagai bahasa komunikasi masyarakat dunia. Hal ini diperkukuhkan lagi apabila seseorang ingin melanjutkan pelajaran di negara-negara maju seperti Jepun dan Perancis yang menggunakan bahasa ibunda mereka
sendiri sebagai bahasa pengantar utama. Tamsilannya, untuk melanjutkan pelajaran di negeri matahari terbit, Jepun, pelajar perlulah mengikuti kursus untuk menguasai bahasa Jepun terlebih dahulu. Sebagai pakej untuk terpilih untuk mengikuti pengajian di sana. Jelas terbukti bahawa penguasaan pelbagai bahasa memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, di samping mudah untuk memahami budaya dan gaya hidup sesuatu masyarakat yang ditemui oleh mereka. Akhir sekali, tidak dapat dinafikan bahawa dengan menguasai pelbagai bahasa, seseorang akan lebih mudah untuk memperoleh peluang pekerjaan. Hal ini disebabkan seseorang pekerja yang berkemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa dianggap mempunyai banyak kelebihan serta keistimewaan kerana mampu bertutur dengan pelbagai pihak. Sebagai contoh, di Malaysia, seseorang yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin memiliki ciri-ciri pekerja yang digemari dan disukai oleh majikan. Di samping itu, dengan menguasai pelbagai bahasa, membolehkan seseorang itu menceburkan diri dalam bidang penterjemahan atau jurubahasa, dalam bidang kehakiman dan juga sektor pelancongan. Bidang terjemahan dikatakan mempunyai peluang pekerjaan yang cerah kerana mempunyai permintaan yang tinggi. Begitu juga dalam bidang pelancongan yang amat memerlukan khidmat pemandu pelancong asing yang boleh menguasai bahasa asing selain daripada bahasa ibunda. Sesungguhnya, penguasaan pelbagai bahasa dan kemahiran berkomunikasi menjadi suatu kriteria dan pertimbangan utama majikan dalam memilih ciri pekerja yang berkualiti. Sebagai rumusan, seseorang lebih mudah untuk berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain, lebih mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mudah untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, serta mudah memperoleh peluang pekerjaan, merupakan kebaikan menguasai pelbagai bahasa. Jadi, semua individu, khususnya golongan pelajar, perlulah merebut peluang untuk belajar pelbagai bahasa kerana kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa akan memberikan nilai tambah sekaligus menyediakan masyarakat yang mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk bersaing di peringkat global. Justeru, tepuk dada, tanya selera. Adakah kita ingin menjadi individu yang hanya memahami bahasa ibunda ataupun mampu menguasai pelbagai bahasa yang pastinya memberikan kelebihan kepada kita kelak? Sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan pada hari ini. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk merupakan khilaf dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.